Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan cover topik terakhir kita pada dalam kursus sistem kebajikan sosial di Malaysia. Topik kita pada hari ini bertajuk proses kebajikan sosial, penyampaian, penerimaan, penilaian dan pemantauan. Apabila kita melihat dekat sini, kita akan membincangkan mengenai dua komponen utama. Komponen pertama melibatkan proses penyampaian dan penerimaan. Dan komponen kedua adalah ianya melibatkan proses penilaian dan pemantauan. Ini terbagi kepada dua komponen sebab bila kita bercakap, bila kita mengupas mengenai proses penyampaian, ini tak boleh diasingkan dengan proses penerimaan. Apabila kita sampai, mesti ada tangan yang menerima. Dan komponen kedua adalah proses penilaian dan pemantauan. Sebab apabila kita menilai sesuatu perkara, maka ianya haruslah diikuti. Ini tidak harus dipisahkan dengan oleh proses pemantauan. So, untuk yang pertamanya kita akan melihat dengan lebih mendalam lah apa itu proses penyampaian dan penerimaan ni. Okey. Proses penerimaan dalam konteks sistem kebajikan sosial ni, kita tentulah bercakap mengenai dasar sosial. Dasar sosial ni bila pemegang taruh hendak menggubal sesuatu dasar sosial ni, dia hendak fikir apa ciri dasar sosial itu, apa bentuk faedah yang ingin disampaikan melalui dasar sosial itu, apakah garis panduan dan undang-undang yang harus digubal ketika dasar sosial itu hendak diluluskan apabila dasar sosial ini diluluskan, kita nak operasikan dasar sosial itu supaya apa jua bentuk sebarang faedah ataupun material bahan yang hendak disampaikan ataupun yang hendak dibeli dan disampaikan kepada pihak memerlukan, ianya berlaku dengan cara ini berlaku mengikut bentuk lunas undang-undang yang betul. So secara amnya, proses ini hendaklah mengikut lunas dan undang-undang yang berkaitan dengan dasar tersebut ketika ianya digubal dan diluluskan pada peringkat permulaan tu. Pada peringkat permulaan masa bila pemegang taruh atau pihak yang berautoriti hendak mencipta ataupun menggubal satu dasar tu, mestinya proses itu merangkumi bila kita nak reka apa dasar tu, ini merangkumi at least senarai garis panduan peraturan ataupun undang yang berkaitan dengan dasar tersebut, macam mana nak mengoperasikan dasar tersebut. Perkara inilah penting. Prinsip ni adalah suatu prinsip lah. Prinsip di mana operasi dasar sosial itu harus mengikut garis panduan dan undang-undang yang telah dipersetujui ketika dasar sosial itu digubal pada peringkat permulaan tu. Prinsip ini penting sebab ia merupakan bahan rujukan untuk pemerintah dan rakyat, di mana apabila dasar sosial itu kita hendak nilai, kita hendak evaluasi sama ada sejauh mana keberkesanan dasar sosial tersebut, adakah dasar sosial itu efisien, adakah dasar sosial itu efektif, maka di sinilah kita melihat sejauh mana operasi dasar sosial itu dilaksanakan, dia mengikut garis panduan yang dipersetujui, dan sejauh mana dia dapat mengikut, adakah berapa persen dia tak ikut, dan adakah persentage yang tak ikut itu dapat mempengaruhi mempengaruhi keberkesanan dasar sosial itu sehingga membuatkan perlunya ada suatu proses untuk penyemakan semula, adakah dasar sosial itu harus disambung dengan penambahbaikan ataupun diberhentikan ataupun diberhentikan sepenuhnya. Apa itu peraturan undang-undang ni? Peraturan undang-undang ini adalah suatu medium oleh rakyat untuk menjangka impak yang bakal dialami daripada setiap tindakan oleh kerajaan. Sebab itulah setiap dasar sosial yang diperkenalkan oleh kerajaan, yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk rakyat dia, maka dia harus ada satu set undang-undang dan garis panduan tu supaya untuk make sure tak ada berlaku salah guna kuasa. Maknanya kita nak pastikan kesemua dasar sosial dilaksanakan dengan secara jujur, secara transparent dan mengikut cara etika dan governance yang betul. Okey. Ada 4 aspek yang perlu dipatuhi oleh pemerintah dan rakyat dalam proses pelaksanaan dasar sosial ni. Jadi kita tengoklah empat ni lah.
4 aspek ni. Nombor 1, semua tindakan yang dilakukan dan diambil berkaitan dengan dasar mesti dilakukan mengikut peraturan undang yang ada. Ini kita dah sebut. Kerajaan harus bertindak mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan oleh undang-undang. Dan yang ketiga adalah sebarang masalah timbul berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang ada haruslah diselesaikan oleh badan kehakiman yang bebas. Ini penting untuk memastikan keadilan itu terletak pada tempat yang betul. Maknanya keadilan itu bukan hanya berpihak kepada berat sebelah kepada pihak kerajaan, tapi juga sama berat juga dengan kepada pihak rakyat juga. Dan yang keempat, last sekali adalah peraturan dan undang-undang dibina untuk sebuah dasar haruslah peka dan sensitif dengan keperluan kerajaan dan rakyat. Untuk make sure benda ini adalah peka, sensitif, adil untuk kedua-dua pihak, kerajaan dan rakyat, ada 3 pendekatan. Top-down approach, bottom-up approach dan pendekatan sintesis. Pemerintah kepada rakyat ni, kita tengoklah daripada atas ke bawah, rakyat pemerintah dari bawah ke atas. Dan pendekatan sintesis ni, dia menggabungkan aspek top-down dan bottom-up approaches. Okey, so ketiga pendekatan ini melihat kepada proses pelaksanaan dasar di mana ia melihat hubungan antara polisi dan tindakan. So, hubungan antara polisi dan tindakan ini merujuk kepada proses interaksi dan perundingan yang berlanjutan antara pemegang taruh bagi nak menjayakan tindakan ni. Apabila kita melihat kepada top-down approach, apabila dasar sosial itu digubal, ianya dipandang sebagai hak mutlak pemerintah. Maknanya ia memiliki hak pemerintah untuk menggubal dasar yang dirasakan perlu bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Maknanya ia memiliki hak eksklusif, hak mutlak pemerintah. Maknanya pemerintah tidak perlu mendapatkan pandangan atau posisi pandang daripada rakyat. Top-down approach ni merujuk kepada hak mutlak pemerintah di mana kerajaan tidak perlu merujuk kepada rakyat. Ini merujuk kepada situasi di mana kerajaan mempunyai pakar, maklumat dan data yang tidak diketahui oleh rakyat, tapi ianya berada di bawah pengetahuan kerajaan, maka kerajaan berada di tempat yang paling strategik bagi menggubal dasar yang sesuai, yang lebih efektif untuk menyelesaikan sesuatu masalah rakyat. Of course, bila kita bercakap mengenai top-down approach, apabila kita melihat dari pentadbiran negara, dia sukalah nak asingkan pentadbiran dan pengurusan dasar negara daripada input politik. Sebab apabila kerajaan menjadi ejen pelaksana, dasar, dia ada kepentingan. Setiap portfolio berbeza, macam Kementerian Perumahan ada kepentingan dia, kesihatan ada kepentingan dia, pendidikan ada kepentingan dia. Jika apabila sesuatu bajet yang diumumkan pada tahun itu adalah sedikit, maka of course lah setiap ejen ataupun wakil yang memperjuangkan setiap portfolio berbeza akan memperjuangkan hak-hak mereka bagi mendapatkan bajet yang secukupnya bagi portfolio masing-masing. Jadi di situ ada unsur politik lah di mana mereka ingin mereka compete antara satu sama lain bagi mendapatkan bajet secukupnya untuk setiap portfolio masing-masing. Itu adalah contoh lah untuk menunjukkan bagaimana apabila negara hendak melaksanakan kasus dasar, dia suka untuk mengasingkan pentadbiran pengurusan dasar tu daripada input politik. Setiap pihak ada kepentingan masing-masing. Apabila ada kepentingan masing-masing, maka di situ ada unsur politik. Okey, aktor dan agensi bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar kebiasaannya dipilih daripada kerajaan pemerintah. Kejayaan mengimplementasikan dasar tertakluk kepada 4 aspek lah. Okey. Yang pertama, kerjasama dan hubungan antara pelbagai organisasi dan jabatan pada peringkat kerajaan. Kedua adalah kawalan ataupun perubahan marginis perubahan sedikit dan tahap konsensus yang tinggi. Maknanya, kawalan perubahan dan tahap konsensus. Bagi memastikan dasar itu berjaya, maka hendaklah jika ada berlaku sebarang perubahan pada dasar, perubahan itu adalah bersifat marginal, bersifat kecil dengan kata lainnya. Apabila perubahan itu hanya bersifat kecil, maka kerajaan dapat memastikan tahap konsensus di kalangan agensi pelaksana masih berada pada tahap yang tinggi. Katakanlah contohnya macam ni. Apabila dasar yang digubal pada asalnya dilaksanakan dalam dunia realiti pada dunia persekitaran pada ini, didapati dasar tersebut sangat-sangat tidak sesuai. Dia banyak benda lompong, kurang efisien, kurang efektif, duit banyak habis dalam
mengoperasikan dasar tersebut. Maka kerajaan terpaksa melakukan perubahan yang major lah, bukan marginal lah, perubahan yang major. Apabila berlaku perubahan yang major, maka kerajaan tak dapat, mungkin kerajaan, maka tahap konsensus di kalangan agensi pelaksana itu mungkin dah tak sama dah, sebab ianya sudah berlaku banyak perubahan yang sangat besar berbanding apa yang telah dipersetujui ketika proses penggubalan dasar pada peringkat awal pelaksanaan dasar tersebut tadi itu. Nah, maka berlaku begini, kerajaan tak dapat mengawal operasi dasar itu dengan baik. Maka ini mungkin memberi impak dan kesan yang besar dari segi jaminan nak make sure dasar itu berjaya ataupun tidak. Okey, itu aspek yang kedua lah. Aspek ketiga adalah kemampuan peraturan dan undang-undang memandu dan mengawal implementasi dasar. Maknanya setiap aspek operasi itu betul-betul mengikut prinsip yang saya sebut pada awal topik ini. Maka adalah penting struktur dasar sosial itu beroperasi mengikut garis panduan dan undang-undang yang telah dipersetujui oleh kesemua pihak pelaksana pada peringkat penggubalan dasar tersebut. Okey. Dan keempat, of course, apabila dasar ni ada dua jenis. Ada dasar yang jangka masa pendek, ada yang dasar jangka masa panjang. Dasar yang jangka masa panjang ni lah yang paling mencabar sekali kalau kita bercakap mengenai aspek operasi, sebab ia melibatkan masa dan sumber yang besar lah. So, untuk memastikan untuk memastikan tak keberkesanan pada peringkat yang optimum, maka masa dan sumber perlulah mencukupi. Sebab itulah bila kita cakap mengenai proses pelaksanaan dasar ni, yang terutama bila kita cakap mengenai dasar jangka masa panjang ni, ianya memang tersangat mencabar lah. Contohnya, tengok COVID-19 sekarang ini, di mana terdapat berlaku banyak perubahan pada dasar yang sedia ada. Terbanyak seperti contohnya, kita tengok di peringkat universiti lah paling mudah, di mana disebabkan isu pandemik COVID-19 ni, pelajar universiti tidak dibenarkan berada di universiti untuk proses pembelajaran dan pengajaran ni, bagi memastikan penularan wabak pandemik COVID-19 ini dapat dikawal. Jadi akibatnya proses pengajaran pembelajaran ini dilaksanakan secara dalam talian, secara online. So apabila berlaku secara online, ia melibatkan pula sumber capacity pelajar dan universiti dari segi infrastruktur, nak menyediakan line internet yang stabil, kena ada kemudahan komputer PC ataupun laptop, kena ada kemudahan kamera. So semua itu makan duit, tenaga dan masa dan sumber lah. Semua ini adalah sumber lah, kita cakap mengenai sumber lah. Semua ni, jadi sebab itulah bila kerajaan memperkenalkan dasar di mana universiti harus melaksanakan PDP secara online bagi memastikan kelangsungan operasi suatu universiti itu, memastikan mana student dapat menghabiskan pengajian program masing-masing. Akan disebabkan wabak COVID-19 ini, terpaksa ubah dasar secara mendadak. Okay. So sebab dulu siapa jangka 2-3 tahun lepas sebelum COVID-19 ni wujud pun, given kita cakap 3-4 tahun lepas kan, kita cakap 3-4 tahun lepas, kita tak ada siapa pun jangka benda ni akan berlaku. So apabila berlaku perkara sedemikian, ianya menyebabkan kerajaan terpaksa rethink memikirkan balik, jika berlaku lagi tragedi ataupun krisis macam ni, apakah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh ataupun dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan kebanyakan sektor, terutamanya sektor universiti ni tidak lumpuh, tidak berhenti terus operasi sama sekali. Bagi pendekatan kedua adalah rakyat kepada pemerintah ataupun bottom up approach. So, kejayaan proses melaksanakan sebuah dasar sosial tertakluk kepada pengaruh cara kerja dan keputusan birokrasi bawahan. Dan keduanya adalah jaringan kerja antara organisasi tak formal seperti NGO, persatuan, seperti NGO ataupun persatuan ataupun sektor sukarela, sektor jaya diri, dan organisasi formal seperti inilah, agensi kerajaan lah. Jadi dia melibatkan tolak ansur dan puding atau organisasi tak formal dan organisasi formal. So kejayaan proses melaksanakan sebuah dasar sosial dari peringkat bottom approach ni lebih mencabar lah, sebab ia melibatkan daripada bawah hinggalah ke atas. So ia melibatkan banyak proses birokrasi. So ia melibatkan jaringan kerja yang rapat, ia melibatkan tolak ansur dan pudingan, ia melibatkan pengaruh cara kerja dan keputusan birokrasi bawahan ni. Okay, ini bottom approach. Dan kita tengok yang pendekatan ketiga adalah pendekatan sintesis, di mana
Dia menggabungkan kedua aspek seperti sebut pada awal tadi. Dia menggabungkan dua aspek bottom up approach and top down approach. So tengok ni, ada 4 aspek yang dibincangkan sini. Proses implementasi sebagai suatu sistem pengurusan. Ini merupakan ciri ini merupakan ciri top down approach. Proses implementasi sebagai suatu proses birokrasi. Ini merupakan satu contoh aspek bottom up. Proses implementasi sebagai suatu proses perkembangan pembangunan organisasi tersebut. Ini top down approach. Proses implementasi sebagai suatu proses perundingan konflik. Ini bottom approach. See how these 4 aspects illustrated the characteristics or traits or attributes, shall we say, of both approaches, top down approach and bottom approach. So dia melibatkan atas ke bawah dan bawah ke atas. So dia pendekatan sintesis. So pendekatan ini ni lebih komprehensif lah sebab dia mengambil kira pandangan ke semua pihak. Okey. Pendekatan sintesis ni aspek yang boleh memastikan pendekatan sintesis ini berjaya sekiranya dianya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang inovatif di peringkat pusat pemerintah ataupun bawahan. Dan aspek kedua adalah apabila ianya melibatkan proses analisis yang terperinci terhadap barang interaksi, komunikasi dan hubungan serta jaringan dasar setiap aktor ataupun ejen pelaksana yang terlibat. Dan ketiganya adalah keupayaan perancang untuk mengkategorikan secara spesifik tipologi. Tipologi jenis lah, jenis dasar yang terlibat. Okey, yang keempat adalah menggunakan pendekatan perundingan. Maknanya penting ni aspek negotiation ni supaya kedua-dua pihak dari maupun pihak pemerintah, pihak bawahan tidak merasa rugi dalam tidak merasa puas hati dalam proses memperbincangkan bentuk dasar yang hendak digubal dan dilaksanakan ni. So apa sebarang bentuk negotiation ni win-win situation untuk kedua pihak hendaklah di-maintainkan lah. Kita maintain lah aspek win-win situation tu untuk kedua pihak. Dan juga yang terakhir adalah kejayaan untuk pendekatan sintesis hendaklah mengambil kira isu accountability ataupun transparansi, tanggungjawab, kepercayaan yang menjadi norma masyarakat. Kalau tak, macam mana nak memastikan proses negotiation ataupun proses perundingan itu dijalankan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Seterusnya kita akan pergi ke proses penilaian. Seperti saya cakap, penilaian dan pemantauan merupakan sebahagian daripada komponen yang kedua yang kita akan bincang kepada hari ini. So, proses penilaian dan pemantauan biasanya dilakukan setelah 3 tahun dasar dilaksanakan. So, ianya untuk melihat ataupun mengaudit ataupun menyemak sama ada perkembangan dasar itu mengikut apa yang dirancang pada peringkat awal perancangan dan penggubalan dasar. Okey, dengan kata lain, proses ini merangkumi untuk tukang audit, juru audit untuk melihat perkembangan tahap terkini dasar tersebut sama ada dia tally tak, dia inline tak dengan ataupun dia konsisten tak dengan tahap awal perancangan sesebuah dasar. So apabila dia inline, baguslah. Apabila dia tak inline, maka suatu bentuk perancangan strategik hendak dah dilaksanakan bagi memastikan di mana-mana dasar yang tidak mencatatkan ataupun merekodkan perkembangan yang memuaskan, maka hendaklah kita memastikan hendaklah aktor ataupun agensi pelaksanaan yang terlibat hendaklah merangka suatu perancangan strategik bagi memastikan dasar tersebut dapat kembali di jalan ataupun di peringkat yang betul. Okey, penilaian program atau dasar sosial dilakukan adalah untuk bagi membuat ukuran atau keputusan yang tepat mengenai keberkesanan dasar dalam mencapai matlamatnya. Yang keduanya adalah untuk memperbaiki operasi program atau dasar sosial sekiranya ada sebarang kelemahan mengenai dasar sosial tersebut. Yang ketiga adalah untuk menilai kejayaan dasar itu ataupun dia gagal ataupun dia kurang. Dia tengah-tengah, dia tidaklah begitu memberangsangkan dan tidak begitu teruk operasi dasar tersebut tu.
Dan keempat, memastikan dasar tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pembiaya dasar. Seperti yang pembiaya dasar ini merujuk kepada pihak yang mengeluarkan duit bagi memastikan kelangsungan operasi dasar tersebut. So, membekalkan stakeholders ataupun pemegang taruh keputusan yang tepat berkenaan dengan perkembangan atau operasi program. Maka apabila suatu dasar dilaksanakan, seharusnya ada suatu bentuk pelaporan ataupun suatu bentuk report, formal report yang harus dilaporkan mengenai perkembangan operasi tersebut, terutamanya apabila melibatkan pembiaya ataupun pelbagai pihak yang berkepentingan. Ya, apabila dasar tersebut mungkin mempengaruhi operasi pelbagai agensi yang terlibat bagi menjadikan dasar ni. So apabila benda itu melibatkan senario macam ni, maka perlulah ada suatu pihak yang bertanggungjawabkan untuk menyediakan pelaporan secara sepenuhnya dari perkembangan dasar tersebut. Terutamanya apabila melibatkan implikasi perjawatan ataupun implikasi kewangan yang besar. Contohnya apabila melaksanakan operasi ni, contohnya apabila hendak, contoh saya sebut apabila hendak menjalankan satu dasar, ia memerlukan untuk bagi membantu pelaksanaan operasi dasar tersebut. Maka agensi tersebut akan hilang tenaga kerja sebab dia kena hantar orang untuk bekerja bagi menjayakan pelaksanaan dasar tersebut. Maka tempoh dihantar tu pula mungkin bukan pendek, mungkin panjang, mungkin melibatkan 3-4 tahun dipinjamkan. Maka ia melibatkan implikasi perjawatan. Itu kita panggil implikasi perjawatan. Tapi apabila melibatkan juga ada apabila ni satu operasi dasar sosial melibatkan memerlukan agensi yang terlibat, agensi pelaksana untuk mengeluarkan sejumlah wang ataupun wang bajet yang besar bagi membantu operasi dasar sosial ni, maka seharusnya perlulah ada proses audit tu untuk check money trail tu. Money trail tu supaya memastikan duit itu dibelanjakan ikut tujuan yang betul, mengikut saluran yang betul dan sampai kepada pihak yang betul, bukannya dibelanjakan untuk tujuan yang lain. Sebab itulah kita ada kes macam pecah manah semua tu. So kita mengelakkan kes demikian berlaku, macam kes pecah manah, kes rasuah ni, untuk mengelakkan berlaku, untuk make sure ke semua duit yang dibelanjakan itu betul-betul untuk tujuan operasi dasar tersebut dan sampai kepada pihak yang betul. Maka perlulah ada proses penilaian dan pemantauan ni. Sebab itulah proses penilaian ni sangatlah penting. Pendekatan penilaian ni merujuk kepada sekumpulan idea dan prosedur mengenai maklumat dan cara melakukan penilaian. Kita nak belajar ni apa, kita nak nilai ni, kita ada pendekatan dia. So pendekatan ni merujuk kepada sekumpulan idea dan prosedur lah mengenai maklumat cara melakukan penilaian ni. So ianya merangkumi perkara yang perlu dipenuhi dalam penilaian, aktiviti penilaian yang terlibat, teknik penilaian yang terlibat, keputusan penilaian, cara bagaimana keputusan penilaian akan digunakan. So pendekatan penilaian ada 5 jenis. So kita akan pergi satu-satu. Yang nombor 1 adalah inilah pendekatan eksperimental. Nombor 2 pendekatan berorientasikan maklumat. Yang ketiga pendekatan berfokuskan keputusan. Pendekatan berorientasikan pengguna. Ini yang keempat. Yang kelima adalah pendekatan responsif. So kita tengok pendekatan yang pertama, pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental ni dia hampir serupa dengan apa yang kita belajar, awak semua belajar dalam buat research, latihan ilmiah yang awak sekarang tengah buat ni. Dia mengikut prinsip dan bentuk format yang sama lah. Di mana ianya banyak digunakan. Tengok, ciri pertama dia adalah banyak digunakan model penilaian berbentuk pendidikan research. So dia mengaplikasikan prinsip dan metodologi sains sosial. So of course bila kita cakap pasal research melibatkan prinsip dan metodologi sains sosial, it involves sampling, teknik persampilan, teknik penggunaan analisis statistik, sama ada melibatkan proses analisis korelasi ke, regresi ke, analisis parametrik ke, analisis bukan parametrik ke. So ini melibatkan benda itulah, teknik-teknik itu. Selain juga melibatkan aktiviti mereka bentuk kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan, pre-test dan post-test. Contoh pre-test sebelum contohnya dalam konteks dasar sosial, pretest mungkin merujuk kepada keadaan sedia ada sebelum dasar sosial dilaksanakan. Setelah dasar sosial itu dilaksanakan dalam satu environment tu, maka kita tengok apa yang berlaku pada komuniti dalam environment tersebut. Pada peringkat post-test pula. Ini peringkat post-test setelah agensi tersebut dilaksanakan. So tu kita tengok macam apa yang berlaku, apa perubahan yang ada, apa kesan dan impak setelah sesuatu dasar sosial itu dilaksanakan
dalam environment tersebut. Dan pendekatan eksperimental ini sesuai dijalankan terhadap dasar yang sedang dan telah diimplementasikan terhadap kumpulan sasaran dengan mengawal pengaruh faktor luaran ke atas dasar. Yang kedua adalah pendekatan berorientasikan maklumat. Pendekatan berorientasikan maklumat ini lebih kepada mengukur dan menilai ketepatan aktiviti yang dibentuk bagi mencapai maklumat objektif dasar. Yang ketiga adalah pendekatan berfokus ke keputusan. Ini memberi penekanan kepada penyediaan maklumat yang sistematik berkaitan dengan operasi, perkembangan dan pencapaian program bagi membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengurusan dasar. Dan pendekatan yang keempat adalah pendekatan berorientasikan pengguna. Of course, dia berfokuskan kepada pengguna. Pada pengguna yang berpotensi untuk menggunakan dasar yang telah atas dirancang atau dilaksanakan. Kalau pendekatan responsif, dia merujuk kepada inilah, respons lah. Maknanya untuk respons, dia hendaklah faham dulu satu isu atau masalah yang wujud berdasarkan pandangan dari pelbagai pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan program. So dia banyak menggunakan teknik kualitatif. Teknik kualitatif ni teknik yang boleh dapat input yang lebih mendalam, yang lebih kata kaya dengan maklumat berbanding dengan teknik kuantitatif lah, kerana teknik kuantitatif ni lebih sifat lebih berstruktur. Tapi teknik kualitatif ni kita sesuai lah untuk kaji sesuatu fenomena, kaji sesuatu isu atau masalah dengan lebih mendalam supaya kita faham isu lebih mendalam. Tapi ini tidak dapat digeneralisasikan kepada saiz populasi yang lebih besar. So itulah pendekatan responsif ya. Okay. Apabila kita menjalankan proses penilaian, kita kena tanya diri kita banyak soalan lah. Ini antara soalan-soalan yang saya senaraikan yang kita harus jawab bila kita nak pilih apakah betul pendekatan penilaian yang harus dilaksanakan bagi memastikan proses penilaian itu dijalankan dengan betul, supaya yang dapat menentukan dan membezakan dasar mana yang efektif, dasar mana yang kurang efektif. Ini juga merupakan soalan-soalan yang harus kita tanya kedua soalan ini. So sekarang kita pergi kepada proses pemantauan. Proses pemantauan ni biasanya dilaksanakan setelah proses penilaian siap dijalankan. So pemantauan ini merujuk kepada bentuk dokumentasi lah, satu bentuk dokumentasi yang sistematik. Systematic documentation dalam mengenai komponen penting dalam sesebuah dasar sosial. Ianya tujuan dilakukan adalah untuk memantau operasi dan pencapaian dasar tersebut. So, apa dia nak pantaunya? Apa yang nak dapat tahunya? So, dia nak pantau sama ada dasar sosial itu berfungsi atau beroperasi mengikut ukuran dan prosedur telah ditetapkan. Nampak? Dia lebih kurang juga dengan proses penilaian. Sebab tu saya cakap proses penilaian pemantauan ini saling berkait. Bila kita cakap mengenai penilaian, mestilah kita cakap mengenai pemantauan juga. So yang kedua adalah menganalisis sama dasar sosial itu dikonseptualisasikan secara tepat ataupun tidak. Okey, dan yang ketiga adalah memantau sama ada dasar sosial telah direka bentuk mengikut objektif yang telah ditetapkan atau tidak. Tujuan pemantauan dilaksanakan ini adalah sebagai Tujuan proses pemantauan yang dilaksanakan adalah untuk memperbaiki mana-mana fragmentasi ataupun jurang ataupun gap dasar sosial yang dapat dikesan. Mana-mana kelemahan dasar sosial yang kita dapat identify, kita dapat pinpoint, dan apakah bentuk remedy, tindakan yang dapat dijalankan bagi memperbaiki kelemahan dasar sosial tersebut. So, ianya sebab itulah pemantauan ni dia juga dianggap sebagai sebuah medium accountability. So proses pemantauan ni boleh dibahagikan ataupun dikategorikan kepada dua jenis. Yang pertama adalah pemantauan rutin, yang kedua adalah pemantauan secara berkala. Pemantauan rutin merupakan proses pemeriksaan dan pemantauan berterusan terhadap operasi dasar sosial. So pemantauan rutin ini membolehkan para perancang mengambil tindakan segera, immediate terus. Tindakan pembetulan yang segera bagi memperbaiki kelemahan dasar sosial tersebut. Ini pemantauan rutin lah. So, medium penilaian berterusan terhadap pencapaian dasar sosial. Of course lah, dijalankan secara berterusan sebab dia rutin kan. Nama pun rutin. Kalau pemantauan dijalankan tempoh berkala, ia dapat memberi keputusan yang penting bagi pembiaya dasar terutamanya. Sebab dapat menentukan perubahan atau pengubahsuaian yang perlu dilakukan reprogram dari semasa ke semasa. So itu beza dia. Yang tadi pemantauan rutin dia lebih immediate, yang pemantauan berkala dia
tengok daripada dia ada satu garis masa lah, garis masa dari di mana setiap 3 bulan contohnya dia akan semak adakah perlu sebarang perubahan yang major ataupun minor perlu lakukan. Macam yang immediate ni kebanyakannya bersifat minor-minor, dia sedikit tweak, dia perlu lakukan sedikit tweak, sedikit adjustment saja. So itu dua jenis pemantauan. Pemantauan ni biasanya dia melibatkan dua aspek. Yang pertama adalah coverage, liputan dasar sosial kepada kumpulan sasaran dia. Yang kedua adalah penyampaian atau penghantaran dasar sosial tu kepada kumpulan sasaran. So coverage ni bermaksud so prosedur coverage ni adalah dia lebih kepada untuk periksa sejauh mana kumpulan sasaran menyertai program yang telah kita rancang dalam dasar sosial tu. Ia penting sebab coverage ni bagi memastikan kumpulan sasaran yang kita target tu betul-betul kumpulan sasaran tu yang dapat, bukannya orang lain yang tak ada kaitan yang dapat akses terhadap bantuan yang kita sediakan melalui operasi dasar sosial tersebut. So, benda ini penting bagi kasih inilah pengaruh politik yang merangkumi daripada masalah bias, pilih kasih, terlebih dan kekurangan coverage yang sering wujudlah dalam proses pembahagian benefit ataupun faedah dalam sesuatu dasar sosial tu. Kalau kita bercakap mengenai penghantaran dasar sosial kepada kumpulan sasaran, ianya melibatkan pemeriksaan ke atas sejauh mana keberkesanan aktiviti intervensi ataupun aktiviti campur tangan dan strategi dasar sosial mampu bertindak balas dengan masalah keperluan yang wujud. Kegagalan kebanyakan dasar sosial untuk capai matlamat ini adalah berpunca daripada kesilapan merancang, membentuk dan mengimplementasikan strategi intervensi ini. So kita bertengok kat sini terdapat contohnya saya sediakan sini ada 6 kesilapan yang kita boleh senaraikan sini dalam skop penghantaran dasar sosial kepada kumpulan sasaran ini. Okey. Yang pertama, tak ada sebarang aktiviti dan strategi intervensi dilakukan. Yang kedua, aktiviti dan strategi intervensi itu tak mencukupi. Ketiga, aktiviti dan strategi intervensi itu tak sesuai dengan masalah keperluan kumpulan sasaran. Yang keempat, tak ada universality ataupun tak ada keseragaman aktiviti dan strategi intervensi itu. Yang kelima adalah aktiviti dan strategi intervensi atau pencerahan yang dilakukan tak dikawal saja dengan sistematik. Yang terakhir, aktiviti dan strategi pencerahan ataupun intervensi yang dilakukan tak dapat diakses oleh semua individu dalam kumpulan sasaran. Okey, setakat itu sahaja topik kita pada hari ini. Saya harap anda semua dapat faham apa yang telah disampaikan pada ini dan dapat faedah daripada kuliah pada hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.